Okey, Assalamualaikum dan selamat petang semua. Selamat datang ke webinar penglibatan ibu bapa di Sekolah Amanah. Pertama sekali saya ingin memaklumkan bahawa webinar ini akan disiarkan secara live di Facebook dan sesi ini akan dirakamkan. Jadi jika tuan-puan berasa keberatan untuk dilihat di laman sosial, tuan-puan boleh tutupkan kamera tuan-puan semua. Dan saya juga ingin meminta tuan-puan semua untuk mutekan mikrofon bagi mengelakkan sebarang gangguan sepanjang webinar. Jika tuan-puan ada soalan ataupun cadangan, boleh ajukan di chat box. Jadi pada hari ini kita mempunyai 4 orang tetamu khas iaitu Barisan Kepimpinan Kanan SLT dari SK Bandar Sunway untuk mereka berkongsikan pengalaman dan kejayaan mereka dalam penglibatan ibu bapa di Sekolah Amanah. Tetamu kita ialah Puan Roslina Muhammad Yusof, Guru Besar, Puan Aida Wong, Penolong Kanan Pentadbiran, Encik Zairuni Muhammad Syafal, Penolong Kanan Co-Curriculum dan Encik Al-Rashid bin Harun, Penolong Kanan Petang. Dan dengan ini saya ingin menjemput Puan Roslina Muhammad Yusof untuk meneruskan webinar ini. Silakan Puan Roslina. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Syikin. Assalamualaikum, salam perkenalan sahabat-sahabat di luar sana. Sesi perkenalan. Saya sebagai Guru Besar SK Bandar Sunway, saya akan kongsikan amalan, salah satu amalan di Sekolah SK Bandar Sunway Sekolah Amanah Malaysia, itu Smart Parenting. Next, Syikin. Saya Puan Roslina binti Wak Yunus berkecimpung dalam bidang pendidikan selama 36 tahun. Menjadi penolong kanan selama 10 tahun. Bertatih sebagai Guru Besar baharu di SK Bandar Sunway selama 5 tahun. Saya seorang yang suka berangan. Hobi memang suka berangan. Berangan like a pilot, membawa anak buah ke destinasi iaitu ke mercu. Kalau tuan-puan lihat kepada PowerPoint saya, Perkataan Mercu 2021. Berangan menjadi yang terbaik antara yang terbaik. Berangan melahirkan pemimpin melalui amalan kepimpinan saya sendiri iaitu Sapno, Smart Talk, Ijana, IFAI, I4 dan pelbagai lagi. Perkongsian kali ini adalah mengenai Smart Parenting. Isu SK Bandar Sunway adalah sekolah dalam bandar yang peratus pencapaian, terutamanya akademik rendah. Tuan-puan, malah pernah dilabelkan sekolah ini sekolah yang ramai tidak menguasai 3M. Ada berbagai faktor penyebab, tapi kali ini saya fokuskan kepada penglibatan ibu bapa. Tuan-tuan, betapa pentingnya penglibatan ibu bapa dalam peningkatan prestasi sekolah. Terlalu rendah penglibatan ibu bapa di sekolah ini, apatah lagi anaknya yang tidak menguasai 3M. Rentetan itu, pihak sekolah dalam plan taktikal, malah TISIP, Trust School Improvement Plan, bagi Sekolah Amanah kita tahun 2021, tersasarkan 90% penglibatan ibu bapa dalam apa jua program sekolah. Tinggi kan tuan-puan? Bilangan permata di sini buat pengetahuan tuan-puan adalah seramai 919 orang. Bilangan keluarga pula 695 keluarga. Jadi minima yang perlu kita target, yang perlu kita sasarkan ialah seramai 626 keluarga. Bagaimana? Next. Ya, rakan-rakan seperjuangan. Dengan itu, lahirlah Smart Parenting. Engagement antara TISIP dengan target yang kita sasarkan. Apakah itu Smart Parenting? Smart Parenting adalah pautan khas dalam bentuk telegram. Ini adalah hubungan dua hala antara sekolah dan ibu bapa serta penjaga. Memberi maklumat tentang sekolah dan juga isu serta maklum balas segera daripada ibu bapa. Media yang kita gunakan ialah Telegram. Link ini kita adakan dari prasekolah sehinggalah ke tahun 6. Tidak terhad link ini, tidak terbatas. Kita boleh berkongsi, ibu bapa boleh berkongsi rasa, bercerita apa saja, mengadu.
Tapi yang pastinya kisahnya berkisar tentang sekolah. Sahabat-sahabat di luar sana, kepimpinan adalah melalui tauladan. As a leader, guru besar mengetuai link ini. Kita promo, kita jual produk sekolah. Penjanamaan semula, terangkan, kongsi data. Apabila kita buat survey, kita kongsi data supaya ibu bapa di luar sana jelas dan faham hala tuju sekolah kita. Pelbagai perkara yang kita kongsikan, contohnya program sekolah, surat makluman dan juga tentang info-info sekolah dari masa ke semasa. Tuan-tuan fahamlah PKP pada tahun 2019. Kita tidak boleh berhubung secara bersemuka dengan ibu bapa. Ini salah satu link yang amat besar ertinya pada SK Bandar Sunway. Ya, rakan-rakan semua, contohnya pada pandemik PKP, pandemik COVID-19, ibu bapa kita takut untuk hantar anak ke sekolah. Puan-puan kan tahu, bilangan positif meningkat dari hari ke hari. Kita sebagai pihak sekolah lancarkan roadshow, persediaan sekolah, jual sekolah, bukan jual macam cerita P. Ramlee ya. Ini jual sekolah, promo sekolah, gaya SKBS, tip bersemuka dari prasekolah hingga ke tahun 6 dalam meyakinkan ibu bapa. Alhamdulillah, next, analisa kehadiran pada 1 Mac 92.6% telah kita capai. Dan kita tidak berhenti di situ saja tuan-puan. Roadshow lagi sekali kita jalankan. Kita jual lagi, kongsi analisa. Kita buat survey. Dalam survey, wow, di situ kita dapati 96% ibu bapa yakin SOP sekolah. Hasilnya 8 Mac naik kepada 94.6%. Rakan-rakan semua, kalau tuan-puan lihat daripada impak besar graf setting goal 1 hingga ke goal 4 sekolah amanah, meningkat dari tahun ke tahun. Tapi kali ini kita fokuskan kepada goal 4 iaitu penglibatan ibu bapa dan komuniti. Kalau tuan-puan lihat pada tahun 2015 hanya sebanyak 33.3%. Pada akhir tahun 2020, pelbagai yang kita buat, salah satunya link Telegram ini, Smart Parenting, meningkat kepada 96.7%. Tuan-puan, link ini, next, penglibatan ibu bapa meningkat. Isu 3M yang mana sekolah yang dilabelkan sebelum ini, ramai yang tidak menguasai 3M, kita dapat atasi. Malahan pada tahun 2017, pada waktu itu program Linus masih diadakan lagi. Sekolah kita telah keluar dari kepompong dan mencapai sifar 3M. Yang kedua, penyelesaian isu segera. Link ini dapat banyak menyelesaikan isu yang mana kita dapat meningkat kepuasan ibu bapa. Pengurusan sekolah ditambah baik melalui survey yang kita adakan berdasarkan pandangan ibu bapa. Ketiga, gaya yang sempoi. Ya tuan-puan, inilah gaya SKBS yang sempoi. Smart parenting. Contoh, isu viral SOP sekolah. Yang mana baru-baru ini ibu bapa di luar sana berpusu-pusu di luar pagar untuk mengambil permata, menyebabkan mereka tidak mematuhi 3S. Tapi di sekolah SK Bandar Sunway, gaya sampel ini telah berlaku dengan mudahnya. Melalui link ini dengan segera kita ingatkan ibu bapa. Alhamdulillah, perkara di SK Bandar Sunway tentang isu ini berdasarkan penyuaran berperingkat sekolah kita, tiada ibu bapa faham, mereka mengambil pada waktu yang tepat dan tiada berlakunya tidak pematuhan 3S di depan pintu pagar. Tuan-puan sekalian, link satu saluran. Sebenarnya banyak kita nak ceritakan, banyak nak kita kongsikan. Merapatkan semua antara ibu bapa dan pihak sekolah.
Sempoinya tim SKBS, malah as a leader, sentiasa menjadi pilot membimbing anak buah. Leader don't create follower, they create more leaders. Ya, yang baik datang dari Allah, yang tak baik itu datang dari saya sendiri. Saya mohon maaf. Terima kasih semua. Bye. Back to you, Sikin. Okay, next presenter, Puan Aida. Okay, good afternoon to all. I'm Aida Wong Yiwen, PK Pentadbiran SK Bandar Sunway. I have been a teacher for 32 years and as a senior assistant 9 years in a primary school. So today I'm going to share the best practices for curriculum during MCO. So the name of the module that we do is F Learning. Now, F Learning, F is the short form for family. So, family in Malay, we say membawa maksud keluarga. Now, why the name is being picked? Because family during MCO is the person who are, I mean, the parents are the one that are very close to the children. So, this module is built with the is meaningful for the family as a tools to use during learning time. Okay, now, why module F learning is the school prepare for the children? Because during MCO time there are a lot of issues happening. Now, these are some of the examples. The parents lost their income, they don't have job, they got not enough money to buy the data, they got not enough money to top up their data, and then we carry out the survey. 20% of the children only own the gadget, example like computer and handphone. That is rarely they have. So it's very difficult to do the PDPR. The PDPR means the learning at home using online teaching. So beside that, they got a lot of children in the home. Maybe they have only one computer. So therefore, it's difficult for them. So in conclusion, 80% of them, the whole family, I mean the family do not own gadgets, because their economy is not stable. So 70% of 76.6%, they are from low income. So these are the main issue why we created this module for the students. Okay, now how it works. Teacher makes the module based on the syllabus, and then we prepare the module for 4 weeks. So during teaching online, the teacher can use the module as a tool to help teaching and learning happen at home. And then how we distribute the module. We use the guard in front of the school, and then the parents will come to the school and collect the module. So beside that, PIBG is the one that will support the financial to prepare the module, and they will spread the module to other parents too. So their PIBG is the agent to represent the school to pass all the important information to other parents. Okay, these are the pictures that evidence shows that how the parents come to school, how the school distribute the module, and then some of the parents are helping the kids using the module as they're learning, and even the sibling too. So it builds good relationship
between the family and also the teacher and also the stakeholder. Okay, module F learning is for kindergarten, that means the pra to the year 6 students. Then we focus on the syllabus is for every standard. And then this year is the second year that we produce this module. When MCO started last year, we built the first one and we improved it for the second time. So this is the second time for this year. And then we attach the answer for parents to check their answer. So parents is also using a checklist to check their answers when they are teaching them. Okay, what is the impact of this module? They build good relationship between stakeholder and school. And it also have 2 ways of communication. And then it does not burden to anybody, either the parents or the teacher, so that the teacher also don't have so much stress when they want to teach online, but the student cannot log in to the line. So this is offline learning, so they are not missed. Okay, besides that, it helps the student to master what they are supposed to learn and during the MCO time, and then they are not left out for their subject. Now, the last one is they can use this module to assess the students, to check their understanding. Okay, thank you. That's all from me. Okay, for next is Rashid. Okay, thank you very much Aisyah. Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua. Salam satu Malaysia, salam sekolah amanah dari saya, penolong kanan petang, Sekolah Kebangsaan Bandar Sangwe, Sekolah Amanah Malaysia. Baiklah, untuk permulaan saya memperkenalkan diri, saya Encik Rashid bin Harun, berkecimpung dalam bidang pendidikan selama lebih 21 tahun. Dan saya menyandang PK Petang selama 3 tahun, masuk ke tahun keempat di SK Bandar Sangwe. Dan idea saya untuk target sekolah saya adalah sejajar dengan target sekolah amanah, dan yang menjadi fokus utama saya adalah kemenjadian pelajar yang cemerlang. Baik, ini adalah sedikit sebanyak tentang latar belakang sekolah saya, dan kita boleh lihat di sini Sekolah Kebangsaan Bandar Sangwe, dan kami merupakan salah satu sekolah amanah di Malaysia lah. Okay. Baik, bagi isu utama saya ditugaskan di sini dan saya cuba tangani selama berada di Sekolah Kebangsaan Bandar Sangwe ini adalah tentang pelibatan ibu bapa untuk hadir ke Mesyuarat Agung PIBG, dan saya laksanakan tindakan ini bermula dari tahun 2017 lah, dan kita boleh lihat di sini antara faktor-faktor yang mempengaruhi di mana ibu bapa ni tidak melibatkan diri secara langsung dan sukar untuk mencapai target sekolah amanah. Antaranya kita ada faktor persekitaran yang merangkumi taraf hidup ibu bapa dan juga pelajar-pelajar di kawasan SK Bandar Sangwe. Seterusnya kita ada faktor kemanusiaan di mana masyarakat dan ibu bapa juga guru-guru yang juga menyumbang. Jadinya di sini kita cuba menangani isu-isu ni, dan seterusnya kita memberikan sedikit kesedaran kepada ibu bapa tentang pentingnya penglibatan ibu bapa ketika Mesyuarat Agung PIBG dan juga kaedah yang kita gunakanlah untuk menangani isu-isu utama, iaitu kehadiran ibu bapa ke Mesyuarat Agung. Dan untuk saya punya tindakan, saya menjalankan Mercu Smart Plan.
Jadi objektif saya ialah perancangan kerja yang tersusun. Seterusnya saya ada strategi dan juga perkara yang mau sebagai pemudah cara. Seterusnya kita jalankan kerja secara sistematik. Dan yang paling penting sekali kita mendapat bimbingan yang terpandulah. Dan apa itu mercu? Mercu itu dimulakan dengan kita memimpin. Seterusnya erat jalin proses, ini adalah erat jalin proses antara pihak sekolah dengan ibu bapa melalui PIBG. Seterusnya kita ada rangkaian pelaksanaan. Dalam rangkaian pelaksanaan ini kita akan merancang apa tindakan yang akan kita buat untuk tahun semasa dan juga tahun akan datang, dan juga kita berpandukan kepada pengalaman-pengalaman lepas. Seterusnya kita lihat capaian semasa kita. Seterusnya untuk tindakan lanjut kita akan buat ulasan lah. Okey, seterusnya. Baik, dan ini perkara yang paling penting sekali dan juga fokus kepada apa yang saya laksanakan, amalan terbaik saya, iaitu setiap kali kita melakukan mesyuarat agung PIBG, kita akan melaksanakan smart plan. Jadi ini perkara yang paling penting di mana kita menyediakan senarai semah. So untuk setiap kali sebelum bermesyuarat kita akan adakan senarai semak seperti yang disenaraikan di depan ni lah. Mula-mula mesti berpandukan takvim, kemudian kita kemukakan kertas kerja, seterusnya dengan mendapat kelulusan, dan juga kita kena ada nota minta. Nota minta ni penting untuk isu keuangan, jadinya dalam kertas kerja perlu ada nota minta. Seterusnya kita jalankan 2 kali mesyuarat ahli jawatankuasa PIBG bersama dengan guru. Kemudian kita sediakan juga link rasmi, dan dari data-data mesyuarat tu kita akan bawa untuk mesyuarat kali ketiga. Sebarang masalah yang ada ketika mesyuarat 1 dan mesyuarat 2 kita akan bawa ke mesyuarat 3 dan baru kita laksanakan mesyuarat agung. Selepas kita melaksanakan mesyuarat agung, kita jalankan postmortem lagi sekali. Sebelum tu kita dah buat postmortem untuk mesyuarat AJK kali ketiga, kemudian postmortem untuk mesyuarat agung tu, dan barulah kita boleh membuat next step ataupun triangulasi. Sebelum kita buat next step tu, kita kena ada maklum balas daripada ibu bapa. Yang ini kita kemukakan maklum balas melalui Google Form. Okey. Seterusnya. Dan untuk proses mercu ni, untuk kita mencapai kejayaan dalam mesyuarat agung dan amalan yang saya lakukan, amalan terbaik saya ni, pertama memimpin tadi seperti yang saya beritahu, kita sebagai penolong kanan perlulah menjadi juru pandu untuk guru-guru dan juga menjalin hubungan erat antara guru-guru dengan ibu bapa. Dan ini kita jalankan melalui ahli jawatankuasa PIBG. Seterusnya kita eratkan jalinan ini melalui proses. Kita ada rakan seiring, kemudian kita jalankan dialog, kemudian kita lebih kepada jurulatih yang lebih memimpin untuk masa hadapan lah, untuk guru-guru dan ibu bapa. Seterusnya kita ada rangkaian pelaksanaan. Rangkaian pelaksanaan ini kita jalankan, kita perlulah bergerak seiring antara guru-guru, pentadbir dan juga ibu bapa. Seterusnya, kalau boleh dalam kita memimpin ini, perlulah menjadi seorang rakan yang banyak membantu. Okey. Dan seterusnya untuk capaian semasa, setiap perkara yang berlaku, kita jalankan mesyuarat dan sebagainya, perlu ada semakan. Okey. Kemudian untuk mesyuarat agung juga, token juga penting ya, dan juga token ni bukan setakat kata beri dari segi material, tapi pujian juga sudah mencukupi, dan kita perlu ada panduan. Okey, panduan ni selalunya saya selaku penolong kanan petang memang kita akan mendapat panduan dan juga bimbingan daripada ketua jabatan saya lah, dan juga rakan-rakan seangkatan dengan saya. Seterusnya bagi ulasan, ini adalah penting untuk kita buat next step. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah pencapaian yang sekolah kami capai bermula dari 2017, dan kita boleh lihat dekat sini peningkatan peratus kehadiran, sebab fokus saya adalah untuk meningkatkan peratus kehadiran ibu bapa. So daripada isu utama tadi saya telah jalankan, dan kita boleh nampak peratus peningkatan dari 2017 hinggalah 2020, dan peratus ini perlu sejajar dengan target sekolah amanah, dan alhamdulillah sehingga 2020 kita berjaya juga menjalankan peratus kehadiran ini yang meningkat, bermaksud penglibatan ibu bapa ni dapat kita catat dari tahun ke tahun. Okey.
Dan ini sedikit laporan bergambar untuk program sebab dia bermula daripada 2017. So antara program yang kita laksanakan ni, kita fokus kepada ibu bapa, kemudian kita fokus kepada murid-murid juga. So semasa mesyuarat agung PIBG, kita adakan contohnya cabutan bertuah ni untuk menarik minat ibu bapa. Jadi dia fokus kepada contohnya ibu dia akan fokus kepada barangan elektrik contohnya. Dan kepada bapa kita ada perancangan yang lain di mana kita ada menawarkan cabutan bertuah untuk bercuti bersama keluarga, dan untuk murid-murid yang ini sebenarnya menarik perhatian, kita ada anugerah kehadiran penuh sepanjang Januari. Kemudian kita ada juga cabutan bertuah berbentuk basikal. Dan tuan-puan juga sekiranya ingin menarik minat, ingin dipesankan juga mesti melihat latar belakang penduduk setempat. Kena bersesuaian dengan latar belakang penduduk setempat. Apa yang kita cuba nak capai tu mesti tengok latar belakang penduduk setempat. So baru dia menarik minat ibu bapa untuk hadir dan bermusyawarah. Selain itu juga kita libatkan kebanyakan murid untuk membuat persembahan. Jadi dia akan mengeluarkan idea-idea dan keberkesanan. Dan alhamdulillah untuk tahun 2017 ni dewan sekolah kami ni dipenuhi dengan ibu bapa sehingga keluar dari kawasan dewan, di mana kehadiran itu melebihi 60% bermula dari 2017, sehinggalah kita mencapai ke tahun 2020 ataupun 2019 tu dalam 73% hingga 78%. Baik, ini juga antara laporan bergambar kita sediakan untuk murid-murid membuat persembahan. Jadi dalam masa yang sama ibu bapa akan hadir sebab dia akan ada satu perasaan ingin melihat persembahan anak-anak lah. Okay, next. Okay, dan seterusnya itu saja dari saya untuk amalan terbaik saya sepanjang saya berada di Sekolah Kebangsaan Bandar Sangwe, dan saya teruskan dengan Encik Zainuri. Okay, terima kasih Encik Al. Okay, seterusnya saya akan selaku PKOKO akan membukakan untuk Smart Koko. Okey, sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya, iaitu Cikgu Zainuri bin Muhammad Syafaz. Jawatan saya adalah PKOKO SK Bandar Sangwe. Pendidikan ijazah sarjana muda sains sukan, pengalaman mengajar selama 25 tahun, dan untuk kurikulum ni saya menjawat jawatan selama 5 tahun. Vision atau wawasan saya untuk SK Bandar Sangwe ini ialah memajukan KOKO ke peringkat lebih tinggi. Kita ada target KOKO dan juga lebih baik dari tahun sebelumnya, iaitu tahun 2020 insya-Allah. Okey, next. Okey, apakah maksud Smart KOKO? SMART. Okey, S bermaksud scan, M adalah move to start, A act, R adalah react, and T to give appreciation ataupun penghargaan. Okey. Okey, yang pertama kenal pasti scan. Apa maksud scan? Kenal pasti dan fahami masalah atau peluang anda. Okey, ada 3 ni kita kenal pasti. Contoh KOKO, apakah masalah yang kita hadapi? Okey, sepanjang yang MCO ni kita dapati murid tidak boleh bersemuka Untuk sepanjang dah setahun ni kita dapati murid tidak boleh bersemuka, dan kita juga telah berbincang bersama SRT dan bawah Puan Guru Besar Puan Rusina, kita telah bersetuju untuk mengadakan KOKO secara online. Okey. Dan masalah tu kita cuba selesaikan, dan peluang kita nampak peluang murid tu untuk berjaya untuk KOKO pun ada juga. Maknanya kita memberi peluang kepada murid, walaupun waktu MCO, murid boleh membuat aktiviti kurikulum secara online. Okey, walaupun kita dapati seperti yang Puan Aida cakap tadi, untuk dari segi peranti, murid ni tidak memiliki peranti lah. Okey, lebih pada ibu bapa yang seperti survey Puan Aida buat tu. Okey, seterusnya rancang dan membentuk sumber kerja. Okey, ini adalah contoh. Okey, rancang dan membentuk sumber kerja terutamanya penyinaras HSCM. Okey, saya bersama dengan semua guru AJK KOKO,
telah membentuk dan merancang kerja bagaimana untuk mewujudkan KOKO semasa online. Okey. Terutama yang 3 unit penyelaras 3 unit yang utama seperti kelab permainan, sukan permainan, unit beruniform dan juga kelab dan persatuan. Okey, dan juga membuat borang Smart to KOKO. Okey. Bantuan ibu bapa ini. Bagaimana murid soal selidik ini daripada ibu bapa juga saya telah menghantar Google Form. Itu adalah contoh bagaimana soal selidik untuk aktiviti KOKO dijalankan sebelum KOKO online. Okay, next. Okey, ini adalah contoh saya bacakan yang pertama ya, contoh bagaimana pada pendapat kamu perlukah diadakan aktiviti KOKO semasa PKPP? Okey, ramai yang tidak bersetuju ibu bapa dan tidak bersetuju kerana mereka takut tentang COVID-19 ni. Belum masa tu perangkaan untuk COVID-19 ni sangat tinggi ya, 3,000 ke atas. Sekarang alhamdulillah dah turun hanya 1,000 lebih saja. Okay, next. Okey, ini adalah tentang TSSP Goal 3 di mana saya lebih menekankan supaya guru mencapai 80% untuk membuat SOW, Scheme of Work. Okey, di mana sekolah amanah menitik beratkan Scheme of Work untuk aktiviti KOKO. Dan kami dalam misi mencapai target ini 80%. Okey, dengan bantuan SLT yang lain kami bekerjasamalah untuk mencapai target ini. Okey, next. Okey, itu adalah contoh. Okey, seterusnya ini adalah takwim KOKO sepanjang tahun 2021 dan sekarang pada hari ini juga KOKO dijalankan. Walaupun tidak boleh bersentuhan tetapi KOKO tetap dijalankan. Aktiviti KOKO tetap dijalankan pada contohnya hari ini kita telah menjalankan aktiviti sukan dan permainan di mana guru datang dalam kelas, guru dalam kelas ramai 2 atau 3 orang saya dah susun dan murid tersebut stay di dalam kelas, hanya duduk dalam kelas dan cikgu akan memberi aktiviti. Okey, ini sepanjang tahun. Next. Okey, apa maksud M? Move to start. Okey. Pelan pintar. Okey, di mana pelan pintar ni bermaksud smart plan. Di mana saya telah menyenaraikan aktiviti, semua aktiviti KOKO di bawah bimbingan Puan Ruslina dan juga semua SLT. Okey. Contoh yang pertama tu contoh pelaksanaan KOKO. Di mana kita telah membuat target, contohnya mesti ada senarai nama murid sebelum aktiviti KOKO berjalan, senarai surat kebenaran ibu bapa, itu maksudnya smart plan KOKO. Contohnya 2 hala bimbingan berpandu. Selepas saya mendapat bimbingan daripada Puan Ruslina juga SLT, saya akan terus kepada guru-guru terutama penyelaras untuk membincangkan tentang segala aktiviti KOKO berdasarkan kepada smart plan ini. Ini contoh smart plan Dan terima kasih Puan Ruslina kerana tunjuk ajar. Okey, seterusnya. Ini adalah model pengurusan modal instan, iaitu pengurusan bakat dan perancangan penggantian. 9 kotak grade ini adalah berdasarkan potensi guru-guru terutama dalam bidang KOKO, di mana terdapat 3 aras untuk saya sebagai PK KOKO dapat menilai potensi guru tersebut. Aras rendah, sederhana dan tinggi. Kerana guru-guru semua berada dalam petak 9 ini. Okey, next. Okey, seterusnya A. Act. Okey, melaksanakan. Bagaimana cara kita nak melaksanakan seperti yang saya terangkan tadi, walaupun MCO dan sekarang bersemuka, kita mesti juga membuat aktiviti KOKO. KOKO mesti berjalan juga. Okey, yang kedua 2 hala, iaitu bimbingan berpadu. Okey, contoh gambar tu saya bersama dengan penyelaras 2 orang guru lelaki tersebut sedang memberi bimbingan berpandu bagaimana nak melaksanakan sesuatu aktiviti KOKO. Ini adalah contoh aktiviti KOKO yang dijalankan secara online. Okey, next. R ialah react, sentiasa memantau. Okey, saya bersama AJK steering group untuk sekolah amanah, kita ada
KOKO Steering Group Meeting. Okay, di mana kita akan memantau semua aktiviti KOKO. Kepentingan steering group meeting, dan juga yang kedua memberi bimbingan, membimbing guru-guru. Jika ada guru ada masalah ke, okay, bagaimana kita nak mengatasi masalah murid, okay, bagaimana nak membuat aktiviti. Contoh hari ini katakan aktiviti sukan permainan. Saya bagi cadangan, okey, kita buat contoh satu secara umum untuk sukan permainan. Cikgu buat sejarah sukan. Cikgu ada kemahiran, cikgu ceritakan sejarah sukan. Cikgu boleh Google, okey, pelbagai contoh sejarah sukan. Kalau cikgu tu lebih kepada bola sepak, cikgu kena terangkan tentang sejarah sukan bola sepak. Okey, 3, tindakan seterusnya dalam memperbaiki, terutamanya terhadap kelemahan. Okey, bila kita dah menjalankan aktiviti tersebut, kita akan dapat memperbaiki apakah kelemahan. Contohnya guru mengatakan kalau mereka merindui, sebenarnya kami ni merindui bersemuka dengan murid-murid. Cikgu rasa macam ada kekangan untuk melakukan aktiviti KOKO walaupun secara bersemuka, tetapi macam tidak mendapat kepuasan akibat kekangan COVID-19 ni. Okey, saya cakap kepada mereka, okey, cikgu kena bersabarlah sehingga COVID-19 selesai. Okey, seterusnya T ialah to give appreciation ataupun penghargaan. Bagaimana saya memberi penghargaan kepada guru dengan memberi sijil. Okey, kadang-kadang belanja mereka makan, okey, mengeluarkan duit sendiri. Okey, dan juga memberi motivasi. Saya katakan kepada mereka, awak boleh maju dalam KOKO. Contohnya menggantikan tempat saya. Contoh gitulah. Okey, motivasi, bagi tahu, okey, bila awak jadi PK ni awak akan dihormati. Okey, awak boleh letakkan selamanya nak menjadi guru biasa, guru sukan saja, mesti ada target, mesti ada wawasan. So saya beri motivasi tersebut. Okey, next. Okey, ini adalah impact. Okey, berpandu. Contoh tadilah kalau berpandu tu kita mesti membuat aktiviti segala yang dirancang berpandukan apa yang telah kita rancangkan sebelum, ada 3 sebelum, semasa dan selepas. Dan ini akan memudahkan kerja kita, kerja SLT, kerja guru sukan, dan juga memudahkan murid-murid. Mereka dah tahu dah, okey, kita dah bagi contoh tadi, kita dah bagi takvim KOKO, murid dah tahu dah, okey, minggu ni apa, sukan dan permainan. Cuma kita mengingatkan, kita hantar dalam Telegram grup kelas, okey, ada sukan permainan minggu ni, minggu depan dan sebagainya. Dan juga akhir sekali impact kesan daripada Smart KOKO ni ialah dapat melahirkan pemimpin. Okey, bukan saja kepada guru dan juga insya-Allah kepada murid-murid nanti bila sudah dewasa. Okey, guru contoh saya tadi dapat menggantikan memperbaiki mereka lah, berjaya mereka menjadi pemimpin pula. Kami ini okey, saya rasa cukup setakat ini, dan juga terima kasih kepada semua. Sekian. Terima kasih. Okey, terima kasih semua. Untuk audience, ada sesiapa yang ada soalan boleh angkat tangan ataupun nak share experience tentang topik ni pun boleh juga. Jangan malu-malu. Kalau malu boleh letakkan dekat chat box dan I akan bacakan. Ada sesiapa nak tanya? Ada soalan ataupun nak share pengalaman dekat sekolah tentang topik ni? Jangan malu-malu. Okay, Norman.
Aduh. Okey. Okey, Assalamualaikum dan selamat petang. Okey, saya nak tanya kepada Puan GB ataupun kepada yang lain kan. Sekolah dah berada di dalam program sekolah amanah semenjak tahun 2015 Januari, betul tak? Okey, apakah dia cabaran yang paling mencabarlah yang sekolah pernah lalui berkaitan dengan parent, pasal kita tahu yang parent di SK Bandar Sawi ni adalah orang kata urban poor kan. Macam mana cara menghadapi dan cara menanggani Cik Norman masalah itu? terputuslah tadi saya tak boleh terputuslah tak dengar dia punya ni apa yang kita ni. Okey, saya nak tahu apakah dia cabaran dan juga macam mana cara menangani masalah nak orang kata menarik parent yang urban poor ni ke sekolah. Okey, terima kasih Cik Norman. Sebenarnya, biar saya jawab. Sebenarnya, untuk menarik ibu bapa ni bukannya mudah. Seperti mana di sekolah-sekolah lain juga. Ya, tapi hasil usaha kita cara bagaimana. Kita tengok latar belakang dia punya analisis ke latar belakang mereka, bagaimana latar belakang mereka. Kemudian kita tengok apa bahagian yang minat, di segi minat mereka, di segi apa yang mereka suka. Contohnya macam Cik Norman, Cik Rashid ada berkongsi tentang AGM tadi. Memang sukar sebenarnya. Kalau dulu nak penuh dewan tu pun dipenuhi oleh guru-guru sekolah je. Tak ada ibu bapa, kurang. Nak dapat 100 lebih itu pun hasilnya adalah daripada ibu bapa. Cabaran utama tu dari situ kita buat analisis latar belakang ibu bapa, kita tengok minat dia. Ibu bapa di sini lebih minat lihat kepada persembahan anak-anak. Jadi pada waktu AGM tu kita buat persembahan anak-anak. Nampak? Jadi kita tengok minat mereka tu arah mana. Contohnya kaum ibu kan suka sembang-sembang, suka ni kan. Link smart parenting tu. Di situ sebenarnya kaum ibu yang tak bekerja yang suka bercakap, suka bercerita tentang hal sekolah. Kita baca je, kita tak kisah, biarkan mereka. Tapi saya rasalah sekolah amanah ni banyak mengajar, terutamanya saya untuk mengurus kepimpinan bagaimana nak menyelesaikan sesuatu isu tu. Cik Norman, saya rasa saya bersyukur berada di sekolah amanah ni. Banyak benda yang saya belajar sebab cabaran memang terutamanya SK Bandar Sunway, sekolah dalam bandar yang banyak ketinggalan 3M seperti yang saya kata tadi, dilabelkan oleh pihak lain. Sekolah ini jauh ketinggalan. Kalau tengok sekarang, wow, daripada apa yang kita lihat, apa yang kita ni, alhamdulillah. Cabaran tu banyak Cik Norman sebenarnya. Terutamanya ibu bapa lah untuk melibatkan diri kepada murid-murid yang tidak menguasai. Cik Norman? Okey, faham. Terima kasih banyak cikgu sharing. Bagus. Okay. Ada apa-apa soalan lagi? Okay. Kalau ada sesiapa ada soalan boleh tanyakan kat chat box ataupun onkan kamera. So I tahu siapa yang nak tanya soalan tu. Anyone? Jasmine, tak dengar Jasmine. I can't hear you. Jasmine, you are mute. Sorry. Thank you, Rashid. Thank you very much, SLT of SK Bandar Sunway. I think you have done a great job. It's so good to see what you're doing in your school. And I want to congratulate you on your first webinar to public. Yeah, and we have people from LIPED, we have people from different states. So well done, well done. Thank you. Aisha has just put the feedback form in the chat. So if you want a certificate and we need your feedback to improve webinars, because we are planning to include more Malaysian speakers, right? All the expats we present in English.
So we want to have more Malaysian webinars in Malay. So please fill in the feedback form. And if you want a certificate, you have to enter your name correctly on the feedback form so that we can send you a certificate. Jasmine, So just one question here. From Puan Zuraida, dia tanya isu kehadiran murid, bagaimana ibu bapa membantu pihak sekolah dalam menangani isu kehadiran murid ke sekolah? Ada sesiapa boleh jawab? Speaker. Dipenuh kanan nak bantu saya atau saya nak jawab? Okey, terima kasih pada soalan Puan Zuraida. Sebenarnya Puan Zuraida, memang isu kehadiran satu isu yang mencabar kita, terutama di SK Bandar Sunway. Memang betul-betul mencabar. Tapi saya rasa bila kita tahu latar belakang keluarga dan kita tahu kita terangkan hala tuju sekolah dan mereka faham, contohnya dalam smart parenting tadi, link Telegram yang mana setiap hari kita akan keluarkan apa sahaja cerita sekolah berkongsi dengan ibu bapa. Contohnya PKP, mereka takut tentang SOP, tentang positif COVID-19. Jadi di sini kita pihak sekolah kita tunjukkan, kita gambarkan kepada mereka apa yang pihak sekolah lakukan dan kita terangkan apa kita punya tindakan. Alhamdulillah, seperti mana yang saya kongsikan tadi, pada 1 Mac sebenarnya saya risau tentang kehadiran. Pada 1 Mac bila sekolah dibuka, terutamanya SK Bandar Sunway. Tapi bila kita buat begitu roadshow, kita promo, kita jual sekolah. Saya selalu guna jual sekolah. Jadi alhamdulillah parent percaya kepada kita. Kita jalankan survey. Jalankan survey lagi, kita tanya, adakah apa yang kita lakukan ini boleh memberi keyakinan kepada ibu bapa? 96% ibu bapa menjawab mereka yakin dengan sekolah. Akhirnya pada 8 Mac, bila semua masuk dari tahun prasekolah hingga ke tahun 6, meningkat kepada 94.6%. Masih ada berapa lagi yang kita pihak sekolah perlu buat roadshow lagi. Kita tidak akan berhenti. Memang kehadiran ini isu di mana-mana. Agaknya itu saja Puan Zuraida. Okay, ada soalan lain? Nak tanya? Satu lagi lah, kehadiran ni kita adakan juga token. Contohnya bila budak sampai awal, kita bagi token kepada mereka. Hadiah, pensel sebatang ke apa sahaja. Jadi mereka happy, very happy. And then setiap waktu kita masuk ke kelas-kelas. Contohnya 1 Mac hari tu kita buat learning walk ke kelas-kelas tahun 1. Dan di situ kita tengok macam mana reaction mereka. Daripada reaction mereka, daripada gambar tadi, saya rasa wow, saya suka. Ya? Dan kita kongsikan dengan anak-anak ni supaya mereka ceritakan apa yang kita buat di sekolah dan bawa balik cerita ni ke rumah. Alhamdulillah. All right. Okay, if there's no questions and no more comments, I think we've reached the end of the webinar. I'm thanking you so much. Please fill in the feedback form and visit our website to actually see what our next webinar will be about. Thank you so much. The next webinar will, I can tell you now, it's in April, and we will have a leadership team from Sabah, actually just sharing what works for them as a team, as a senior leadership team, to actually run the school successfully as a trust school. And I think they are a very dynamic team, just like SLT is of SK Bandar Sunway. So please sign up if you want to come. The webinar will be in BM as well. Thank you very much. Enjoy the rest of your day and we'll see you soon. Thank you. Thank you, Jasmine. Thank you. so much. Thank You're you so welcome. much. Thank you. Thank you, everyone.